A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita kesempatan untuk menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Walaupun keadaan masih lagi berbeza, tetapi syukur alhamdulillah kita masih lagi dapat menjalankan ibadah dan segala aktiviti yang berkaitan dengan bulan Ramadan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengikuti langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan segala usaha yang dijalankan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dikasihi Allah sekalian, perbicaraan kita pada malam hari ini adalah mengenai sebuah malam yang sangat terkait dengan bulan Ramadan yang mulia. Apabila kita menyebut bulan Ramadan, maka kita akan menyebut juga tentang malam yang sangat istimewa ini. Ia tidak lain dan tidak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah, kita sekarang ini diambang memasuki 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan yang mulia. Marilah sama-sama kita tingkatkan keazaman dan kita lipat gandakan usaha kita dengan bersungguh-sungguh agar kita dapat mencapai matlamat daripada menyambut dan menghidupkan hari-hari dan malam-malam Ramadan yang mulia ini, iaitu pada akhirnya untuk mencapai tahap ketakwaan yang dipinta dan yang kita harapkan. Malam Lailatul Qadar dari sudut definisinya telah dibahaskan oleh para ulama. Antaranya, Al-Qadar itu bermakna sangat bernilai. Ini dari segi bahasa. Dari segi bahasa, malam Al-Qadar bermaksud sangat bernilai dan itu diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Yang bermaksud dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penghormatan yang sepatutnya. Perkataan qadar yang dimaksudkan di sini, perkataan qadar yang digunakan di sini bermaksud nilai. Maka makna yang ingin disampaikan oleh ayat ini adalah kerana di dalam malam Lailatul Qadar itu turunnya kitab suci Al-Quranul Karim dan turun juga para malaikat dan juga salam, iaitu ketenangan. Dan ini adalah salah satu anugerah yang tidak ternilai di dalam sejarah alam semesta. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya Al-Quranul Karim diturunkan seluruhnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ia turun daripada langit dunia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jangka masa 20 ke 23 tahun sepanjang sejarah risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, Al-Qadar maksudnya terhad. Dan ini dapat difahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Talaq ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang dihadkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia belanjakan daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya mengikut kemampuannya. Dan ini bermaksud penggunaan perkataan qadar di sini adalah maklumat ataupun informasi mengenai Lailatul Qadar terhad hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai satu rahsia daripada umat manusia. Dan makna yang ketiga, Al-Qadar bermaksud penentuan.
Dan itu dapat difahami daripada surah Ad-Dukhan ayat 3 dan juga ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim pada malam yang berbarakah. Yakni kami turunkan Al-Quran pada malam yang berbarakah kerana sesungguhnya kami senantiasa memberi peringatan kepada umat manusia agar tidak mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam berbarakah itu ditentukan fiha yufraqu kullu amrin hakim, ditentukan dan dijelaskan hikmah segala perkara-perkara yang akan berlaku. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan bahawa pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menentukan segala takdir yang berlaku di dunia pada tahun tersebut. Dan Imam Mujahid seperti yang diriwayatkan di dalam kitab tafsir At-Tabari mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar ditentukan rezeki, musibah dan ajal maut yang berlaku pada tahun itu dikedepankan dan dikebelakangkan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebut bahawa terdapat sekitar 46 pendapat mengenai bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Jadi apabila kita membahaskan tentang bila berlakunya malam Lailatul Qadar, ia terdapat banyak pandangan para ulama. Dan itu dapat difahami daripada nas-nas yang dinukilkan oleh para ulama dan para mufassirin. Yang tentunya tiada penentuan yang pasti. Tidak ada satu orang ataupun tidak ada satu pendapat yang menyatakan secara pasti bahawa pada malam tersebutlah malam Lailatul Qadar. Tetapi apabila diteliti segala riwayat yang dibawakan oleh para ulama, ia berbincang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang berlakunya malam Lailatul Qadar banyak cenderung kepada mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, seperti hari-hari yang kita akan lalui sebentar nanti. Dan sebahagian pendapat lagi lebih cenderung dan lebih menghadkan bahawasanya malam Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam ganjil daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan, iaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan juga malam 29. Dan terdapat juga pandangan daripada para ulama yang mengatakan bahawasanya malam Lailatul Qadar itu ia berpindah-pindah setiap tahun. Jadi barangkali tahun ini malam ke-23, tahun hadapan malam ke-27, tahun selanjutnya malam ke-21 dan begitulah. Jadi malam Lailatul Qadar itu dia boleh berlaku pada setiap malam ganjil di 10 terakhir daripada bulan Ramadan mengikut sebahagian pendapat yang kuat. Dan apakah hikmah daripada perahsiaan malam Lailatul Qadar ini? Kenapa kita tidak dapat mengetahui secara pasti bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar? Ini adalah kerana supaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai seorang muslim mempersiapkan diri dan kita berusaha senantiasa berada dalam keadaan bersiap sedia untuk melakukan segala daya upaya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian pendapat juga mengatakan malam Lailatul Qadar boleh berlaku daripada awal Ramadan, dan itu juga memberi kita satu kefahaman bahawasanya kita sebagai umat Islam perlu berusaha daripada awal Ramadan. Bahkan ada sebahagian pendapat mengatakan Lailatul Qadar boleh berlaku di luar bulan Ramadan. Ini adalah supaya kita juga mengusahakan ibadah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan dan berusaha seperti mana kita berusaha di dalam bulan suci Ramadan. Imam Bukhari ada meriwayatkan sebuah hadis bahawa Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami untuk memberitahu bila berlakunya malam Lailatul Qadar, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Akan tetapi pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat ada dua orang muslimin yang sedang berkelahi. Maka apabila melihat keadaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa dia telah dilupakan tentang bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat setelah itu bahawasanya aku telah datang. Asalnya aku telah datang untuk memberitahu kepada kamu bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Tetapi ketika aku melihat ada dua orang daripada kamu yang sedang berkelahi, maka aku telah dilupakan tentang perkara tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, mudah-mudahan hal ini akan membawa kebaikan untuk kamu. Jadi daripada riwayat yang kita dengarkan sebentar tadi, kita dapati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penentuan malam Lailatul Qadar sebagai sebuah rahsia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak dapat memberitahu kepada para sahabat, walaupun pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahu dan berkongsi kepada mereka supaya mereka dapat berusaha dengan bersungguh-sungguh menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang sebaliknya. Dan daripada hadis ini juga kita mendapatkan sebuah pelajaran bahawasanya ada perkara yang boleh menghalang daripada kebaikan, iaitu seperti mana kita dengar sebentar tadi, berlakunya perkelahian. Dan ini adalah hal-hal yang negatif yang dapat menghalang kebaikan daripada dimanfaatkan oleh umat Islam. Dan sebagian ulama mengatakan ada beberapa hal di dalam agama kita yang dijadikan sebagai rahsia. Disebutkan perkara tersebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, tetapi dijadikan sebagai rahsia. Dan itu adalah sebagai hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal yang serupa mengenai sa'atul ijabah pada hari Jumaat. Dikatakan pada hari Jumaat terdapat satu masa yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan apa sahaja permintaan hamba-Nya. Maka sa'atul ijabah ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, tetapi tidak ditentukan dengan pasti bilakah yang dinamakan sa'atul ijabah tersebut. Dan begitu juga mengenai nas yang mengatakan apabila seseorang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Ismullahil A'zam, iaitu nama Allah yang paling agung, yang mana jika dia menyebut nama tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan permintaannya. Maka kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang menyebut tentang perkara ini, Ismullahil A'zam, terdapat beberapa riwayat-riwayat yang menyebutkan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bukan satu nama secara pasti. Dan begitu juga yang dimaksudkan dengan as-salatul wusta, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, hafizu 'alas salawati was-salatil wusta, peliharalah akan kamu akan ibadah solat termasuk dan juga salatul wusta, yakni solat yang pertengahan. Jadi ulama berbeza pandangan, apakah yang dimaksudkan dengan salatul wusta? Ada yang mengatakan salatul wusta adalah solat asar, ada yang mengatakan salatul wusta solat subuh dan sebagainya, dan tidak ditentukan secara pasti apakah yang dimaksudkan dengan salatul wusta. Ini yang kita
maksudkan sebentar tadi bahawasanya ada hal-hal di dalam agama kita yang disebut di dalam nas tetapi tidak diberikan perincian secara pasti oleh nas dengan maksud supaya kita berusaha sepanjang waktu tersebut dan tidak memfokuskan kepada satu saja masa. Bayangkan para jemaah sekalian, jika kita semua tahu bila berlakunya Lailatul Qadar, maka sudah pasti kita akan hanya fokus kepada malam tersebut dan kita akan mengabaikan malam-malam yang selain daripadanya, dan itu bukan maksud yang ingin disampaikan oleh syariah, yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai tanda-tanda malam Lailatul Qadar, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berpendapat, barang siapa berjumpa tanda-tanda malam Lailatul Qadar, seumpama mimpi, seumpama mendengar suara tertentu, mendengar hatif para malaikat, melihat cahaya, melihat benda-benda ataupun pohon-pohon sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunatkan untuk dirahsiakan. Disunatkan kita untuk merahsiakan apabila kita melihat akan tanda-tanda Lailatul Qadar. Kerana apa? Sebagai beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah merahsiakan daripada pengetahuan para sahabat untuk mengetahui bilakah berlakunya Lailatul Qadar, begitulah juga apabila seseorang telah direzekikan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, hendaklah secara adabnya dia merahsiakan juga. Dan juga maksud yang selanjutnya, berkata para ulama, supaya tidak timbul perasaan riak di dalam hati orang yang diperlihatkan akan tanda-tanda tersebut. Soalan selanjutnya, apakah perkara yang dapat kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Yang sekarang ini telah jelas kepada kita, malam Lailatul Qadar boleh berlaku pada mana-mana malam sahaja daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, dan khususnya pada malam-malam ganjil. Jadi para jemaah sekalian, terdapat beberapa amalan-amalan yang dapat kita lipat gandakan sebagai usaha kita untuk mencapai malam Lailatul Qadar. Antaranya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Dan ini bermula daripada azan maghrib, terbenamnya matahari pada malam tersebut, hinggalah terbitnya matahari ke hari yang selanjutnya. Dan yang dimaksudkan dengan Ihya'ul Lail ataupun Qiyamul Lail itu bermula daripada segala macam amal ibadah yang dilakukan setelah maghrib pada hari tersebut, iaitu dengan kita mendirikan solat fardu maghrib, solat fardu isya, kemudian solat tarawih, dan kemudian kita berehat, kemudian malam kita bangun untuk solat Qiyamul Lail, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita membaca Al-Quran, kita meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada waktu fajar. Seperti mana yang difirmankan di dalam surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu akan berterusan, berlangsung sampailah terbitnya matahari, sampai terbitnya fajar. Antara perkara yang boleh kita lakukan juga adalah sunat i'tikaf. Dan tentulah kita sedia maklum bahawa dengan keadaan sekarang ini, masjid-masjid alhamdulillah dibuka pada 10 malam terakhir di Singapura untuk kita menjalankan ibadah Qiyamul Lail, tetapi ia tetap perlu mengikuti langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Ya, tetap juga kita perlu melaksanakan pendaftaran, dan juga hadir ke masjid. Dan jika kita berkeuzuran, maka kita lepaskanlah tempahan kita agar orang lain dapat mengisikan tempat tersebut. Kalau kita berkesempatan untuk datang ke masjid dengan pendaftaran yang kita lakukan, maka ketika kita masuk ke dalam masjid, niatlah kita untuk beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada setiap kali kita datang ke masjid, hendaklah kita ingat untuk berniat iktikaf.
kerana i'tikaf adalah sebuah ibadah yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan solat qiyamul lail bersama imam, ya. Kemudian setelah selesai solatul qiyam kita perlu beridar daripada masjid. Dan antara perkara yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang perlu aku baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, jika engkau dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, hendaklah engkau memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala." Doa apa tuan-tuan? Doa yang dimaksudkan di sini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemberi kemaafan. Tuhibbul afwa, engkau suka memberi kemaafan. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Ini adalah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka perbanyakkanlah untuk kita membaca doa ini tuan-tuan. Dan bahkan daripada awal Ramadan lagi kita telah pun membiasakan diri kita dan memperbanyakkan membaca doa ini, ya, setiap kali kita habis solat dan ketika kita mempunyai masa luang dan sebagainya, agar kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keampunan untuk diri kita, mohonlah keampunan untuk kedua orang tua kita yang hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Mohonlah keampunan bagi para asatidzah kita, para guru-guru kita. Mohonlah keampunan bagi ahli keluarga kita yang lain, kepada para sahabat handai kita dan juga kepada jiran tetangga kita, bahkan kepada sekalian muslimin dan muslimat. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan apabila seseorang memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian muslimin dan muslimat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya sebanyak bilangan muslimin muslimat yang ada pada ketika itu. Allahu akbar. Jadi ini adalah perkara-perkara yang dapat kita lakukan. Dan antara juga hal yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mengejutkan ahli keluarga kita. Apabila ahli keluarga kita sudah kita siapkan daripada awal Ramadan untuk sama-sama kita berusaha dan kita bersungguh-sungguh untuk menyambut Ramadan pada tahun ini, maka ini datang the peak period, masa yang paling kemuncak, iaitu untuk kita sama-sama mengejar malam Lailatul Qadar. Maka dapatlah kita kejut ahli keluarga kita dengan memberi peringatan kepada mereka untuk sama-sama kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bangunkan pasangan kita, bangunkan anak-anak kita, ya, bangunkan adik-beradik kita untuk sama-sama kita meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada siang hari dapatlah kita melaksanakan hal-hal yang menambah kebaikan dan juga ganjaran kita di dalam kita bermuamalah, di dalam kita berinteraksi sesama insan, ya, seperti mana yang kita sedia maklum, hablun minallah dan juga hablun minan nas. Jadi antara perkara yang dilaksanakan oleh Nabi SAW khususnya pada bulan Ramadan adalah memperbanyakkan sedekah. Bahkan ada riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan khususnya memberi sedekah ibarat angin yang menghembus. Angin yang menghembus, iaitu angin yang menghembus tu tuan-tuan adalah angin yang datang dengan cepat sekali, ya. Tanpa kita dapat mengagak, bila datang angin tu tiba-tiba kita rasa ada angin lalu. Begitulah sifat Rasulullah SAW ketika dalam bulan Ramadan. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat permurah. Rasulullah SAW sangat dermawan, ya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berfikir banyak. Rasulullah SAW tidak, ya, menghitung-hitung dan sebagainya. Apa saja wang lebihan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam dibelanjakan dan didermakan sebagai sedekah kepada orang-orang yang memerlukan.
Ada orang bertanya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka Imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadis marfu' daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga daripada Sayyidina Abu Umamah mengatakan, barang siapa mendirikan solat Isya dan solat subuh secara berjemaah pada malam Lailatul Qadar, ia telah mendapatkan bahagian yang banyak daripada kelebihan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi kita dapat mengusahakan tuan-tuan paling kurang mendirikan solat Isya secara berjemaah, kalau tidak di masjid, di rumah. Ya, kita dapat melaksanakan solat berjemaah di rumah bersama ahli keluarga kita. Kita solat Isya dan kita solat subuh secara berjemaah, kerana ada nas hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa solat Isya secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan setengah malam. Dan barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan keseluruhan malam. Dan itulah yang dimaksudkan oleh para sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita sebutkan tadi itu. Apabila pada malam-malam bulan Ramadan, bahkan ada sebagian ulama mengatakan, jika daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan kita tidak meninggalkan solat jamaah, dan yang kita maksudkan di sini solat jamaah tuan-tuan, solat jamaah di mana saja, sama ada di masjid maupun di rumah atau di mana saja. Ya, kalau kita secara konsisten dan secara istiqamah mendirikan solat Isya dan solat subuh berjamaah, insya-Allah itu petanda kita sudah mendapatkan bahagian daripada malam Lailatul Qadar. Adapun secara tradisinya, ya, barang siapa yang mampu untuk melakukan lebih daripada itu, maka bangunlah sebelum kita bersahur, ya, dengan kita solat, ya, 2 rakaat, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni beribadah dengan semampu kita. Apakah ganjaran yang akan diperolehi oleh orang yang dapat malam Lailatul Qadar? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa dapat bangun dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa ganjarannya? Apa balasannya? Rasulullah SAW mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Cuba kita bayangkan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, betapa banyak dosa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita. Ya, umur yang telah Allah berikan kepada kita, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Apa yang telah kita perbuat dengan kehidupan kita? Dan bagaimana kita ingin mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya besok ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan segala dosa kita. Jadi ini adalah peluang yang Allah berikan kepada kita setiap tahun. Setiap tahun Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu peluang ini kepada setiap orang daripada kita. Tidak kira sama ada kita orang yang rajin atau yang tidak rajin, orang yang konsisten atau yang tidak konsisten. Marilah para jemaah sekalian, kita menggunakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebanyak setahun sekali ini, iaitu pada 10 malam yang akan datang, dengan kita mempertingkatkan usaha kita dan kita mengejar malam Lailatul Qadar yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita tergolong daripada 4 golongan yang diharamkan daripada mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar, iaitu orang yang tidak diberikan, ya, malam Lailatul Qadar, iaitu pertama orang yang ketagih minum arak, yang kedua orang yang derhaka kepada orang tuanya, yang ketiga orang yang berkelahi dengan orang lain, dan yang keempat orang yang memutuskan tali silaturrahim. Ini adalah 4 golongan yang diriwayatkan dalam sebuah hadis marfu'. Orang yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun dia berusaha, ya, maka kita berusahalah
untuk tidak tergolong daripada golongan yang disebutkan tadi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan, keafiatan dan kekuatan bagi kita dan seluruh ahli keluarga kita dan masyarakat Islam di Singapura untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beribadah.